Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana mempunyai raja yang prihatin dan bersikap pemedulian terhadap kesejahteraan rakyat di bumi Brunei Darussalam ini. Terutama sekali pemedulian terhadap anak-anak istimewa dan orang-orang berkeperluan khas. Dalam tinjauan kami ke Pusat Bahagia Tutong, terdapat banyak peningkatan khusus untuk pelajar-pelajar berkeperluan khas ini. Terdapat beberapa pembaharuan yang dibuat dan diatur dari segi mata pelajaran, aktiviti dan sebagainya. Apa kata kita ikuti penjelasan daripada Yang Mulia Cikgu Wan Ali bin Wan Ibrahim, Pengajar Kanan, Pusat Bahagia Tutong, Jabatan Perdana Menteri. Sejak saya berpindah di sini, saya membuat beberapa pembaharuan, antaranya landscaping. Landscaping itu adalah untuk mengajar anak-anak supaya mereka boleh membuatnya di rumah daripada barang terpakai. Mungkin bis kita ada kesempatan nanti melihat bahawa ada barang-barang yang kami gunakan itu memang terpakai. Umpamanya kayu-kayu buruk, kayu yang hanyut di sungai atau di laut. Dan kami juga menunjukkan cara menghidang tetamu supaya mereka nanti tahu secara sopan santunnya bagaimana menghidang makanan secara lebih sempurna lah. Dan kemudian ada satu lagi yang saya introduce ataupun perkenalkan ialah hiasan bunga dalam bentuk yang lain daripada biasanya. Ia menggunakan juga alat-alat ataupun barang-barang yang terpakai dan juga boleh didapatkan di dalam hutan, umpamanya buluh daripada kulit kayu dan juga kerang. Semua boleh didapati secara percuma sebenarnya. Kemudian dari segi hal lain ialah kami meningkatkan hasil jualan melalui jualan di tamu atau ada orang sendiri datang kemari. Umpamanya kalau masa hari raya terutamanya mereka akan mencari songkok dan baju sekolah. Dan juga ada waktu-waktunya songkok itu ialah waktu raya. Itu antara perkara yang kami utamakan dan hasil jualannya kami gunakan untuk dalam tabung. Dan bagaimana pelajar-pelajar mendapatkan alat-alat? Adakah mereka sendiri yang mencari bahan-bahannya ni, cikgu, ataupun Pusat Bahagia menyumbangkan bahan-bahan yang ingin digunakan seperti untuk gubahan ini? Sebahagiannya adalah disediakan oleh kerajaan. Bagaimanapun, saya lebih menggalakkan menggunakan yang boleh dicari secara percuma kerana ketani memaksimalkan keuntungan itu dan ketani mungkin tidak perasaan benda itu ada di sekeliling ketani tetapi tidak tahu menggunakannya atau menjadikannya satu hasil yang cantik dan berguna. Jadi itulah yang saya ajar sebenarnya. Dan ada juga antaranya kami beli itu menggunakan duit tabung yang mana duit itu digunakan dan jualannya akan dimasukkan ke tabung semula dan hasilannya itu berputar ataupun digunakan semula. Jadi itulah cara saya rasakan lebih efektif. Dan cikgu, bagaimana pula dengan rutin-rutin harian pelajar di Pusat Bahagia ini, cikgu? Antara yang kami tekankan adalah bantu diri. Bantu diri maksudnya di sini mereka lebih mengutamakan kebersihan, iaitu menjaga kawasan di penggunaan sekolah ini sendiri supaya nanti mereka apabila berada di rumah mereka ini boleh menyumbangkan tenaga dan juga khidmat mereka kepada keluarga. Itu yang utamanya lah. Kemudian menjaga atau membantu diri dari segi kebersihan diri. Menjaga kebersihan umpamanya mandi, dari segi pakaian, gosok gigi. Dan kami alat-alat begini kami disediakan oleh kerajaan, umpamanya berus gigi, ubat gigi, sabun, shampoo dan juga Dettol umpamanya contohnya lah. Barang-barang yang digunakan untuk membersih rumah supaya nanti mereka boleh memberi sumbangan kepada keluarga. Kemudian baru masuk pada masyarakat dalam keadaan mereka lebih sempurna hidup itu, terjaga diri sendiri dan dalam masa yang sama boleh membantu orang lain.
pelbagai mata pelajaran yang diikuti oleh pelajar-pelajar di pusat bahagia ini seperti pembuatan songkok, menjahit, kraf tangan, memasak dan penanaman. Bila dilihat secara dekat, tentu bis kita akan merasa kagum akan bakat-bakat dan kebolehan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Walaupun keadaan fizikal atau mental terbatas, tetapi lahirnya keistimewaan yang begitu berharga dalam diri mereka. Sudah banyak pelajar-pelajar dari pusat bahagia ini berkemahiran dalam bidang masing-masing. Sehinggakan ada yang sudah berkhidmat dan bertugas di luar dan ada juga di antara mereka yang terpilih menyertai pertandingan kraf tangan di luar negara. Ibu bapa dan penjaga pelajar-pelajar ini juga ada yang merasakan adanya peningkatan dalam diri anak mereka dari segi kemahiran dan komunikasi. Selain daripada pendidikan, kemahiran dan kraf tangan, ada juga disediakan kelas bimbingan. Kelas bimbingan ini adalah untuk pelajar yang masih di peringkat bawah bagi mengetahui kelemahan dan mengenali bidang-bidang yang mereka minati. Dari segi ekonomi juga tidak dilupakan. Hasil-hasil yang telah dibuat oleh pelajar-pelajar ini akan dijual di pusat bahagia ini. Setiap hari Khamis juga, pelajar-pelajar akan turun ke kompleks Pasar Neka dan Tamu Tutong untuk menjual songkok-songkok, baju-baju dan kraf tangan yang mereka buat. Pelajar-pelajar ini juga tidak hanya fokus dengan pelajaran di dalam kelas. Kadang-kala, pelajar-pelajar ini dibawa berhibur di luar kelas seperti memasak dan menari. Ternyata, melalui hiburan ini juga mereka merasa bahagia dan merasa diri mereka tidak dilepas pandang. Pakaian yang mereka kenakan juga adalah hasil jahitan mereka sendiri. Inilah juga tujuannya mengapa pusat bahagia ditubuhkan. Di tempat ini, pihak guru atau tenaga pengajar dapat membantu ibu bapa mendidik dan mengajar secara lebih efektif apa yang seharusnya mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari, layaknya seperti insan-insan yang lain.